pada para syuhada Uhud yang ada lebih kurang 70 orang, okey, yang terkorban ataupun syahid di dalam medan peperangan. Jadi insya-Allah kita akan parking, insya-Allah. Kita dah sampai dah. Kita akan parking dan kita boleh turun. Semua turun, nanti kita jalan sama-sama. Jadi sekiranya ada para jemaah yang rasa tak nak turun ke, tak larat ke, nak rehat ke, nak sambung mimpi lagi ke, boleh dipersilakan duduk dalam bas. Bas takkan tutup enjin dan aircon sentiasa buka, insyaAllah. Ada aircon semua. Jadi para jemaah boleh je tunggu dalam bas. Jadi mana yang nak turun boleh turun, insyaAllah. Dan kita akan jalan ke depan sikit, dan kita akan berhenti di satu tempat. Bukit yang ada di syurga. Kalau nak tahu bukit ni lah yang ada di syurga nanti. Satu-satunya. Kita dah sampai. Okey, bas berhenti. Ni kita dah sampai di Jabal Uhud. Ini dia Jabal Uhud ya. Jabal Uhud ni ialah Bukit Uhud. Bukit Uhud, satu-satunya bukit yang akan ada di syurga nanti. Inilah Bukit Uhud. Kalau larat, Mama Lina akan panjat naik. Ramai ni para jemaah semua kat sini. Kalau larat kita boleh panjat naik. Kalau tak larat, tengoklah. Ramai yang panjat kan naik ke atas. Okay, kita nak cuba panjat Bukit Uhud. Larat ke tak larat tak tahu, nanti kita cuba ya. Ni ada kubur 70 syuhada masa perang Uhud ya. Kat kaki bukit ni dulu berlakunya perang Uhud. Zaman Rasulullah SAW. Pakcik, Grandpa. Ada masjid kat sini. Lumayan panjatkan. Tak nampak. Panas sangat. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan sebagainya. Jadi alhamdulillah ini juga merupakan tempat yang terakhir yang kita tuju dan tempat yang terakhir juga kita berhenti. Sekarang ini kita berada di hadapan Bukit Uhud. Di hadapan Bukit Uhud, dan kita sekarang berpijak ataupun berdiri di atas Jabal Rumat, iaitu Bukit Pemanah. Bukit Pemanah dia jangan saya sebut kalau Jabal Rahmah kat Mekah. Tempat doa minta jodoh tu. Ini adalah Bukit Pemanah. Bukit Pemanah ni juga dulu dikatakan Ni Bukit Pemanah sebenarnya dengan Bukit Uhud. Ini adalah Bukit Uhud yang panjang. Dia hampir kepada 5 km, bahkan kata lebih daripada 5 km Bukit Uhud ni. Dan warnanya adalah warna kemerahan. Dan dikatakan untuk Bukit Jabal Rahmah ni dahulu dia lebih kurang sama tinggi dengan Bukit Uhud, tetapi dia ditarah dan juga sebuah orang duduk asyik ulang alik naik, dia jadi mendap dan jadi makin terhakis. Jadi apapun juga alhamdulillah kat sini kita sedang menatap di salah satu bukit yang dikenali sebagai bukit-bukit syurga. Di dalam hadis baginda Nabi SAW, Rasulullah memberitahu, wa hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Bukit ini cinta kepada aku dan aku juga cinta kepada bukit ini. Ini menunjukkan bahawa banyaknya makhluk di dunia ini menjatuhkan rasa cinta sayang dia kepada baginda Nabi SAW. Walaupun bukit
Dan juga kalau kita pernah dengar berkenaan dengan kisah sebatang tamar yang menangis rindukan baginda Nabi SAW, mereka ini juga makhluk sama seperti kita. Cuma istilah yang berbeza. Kita makhluk yang berakal dan boleh bergerak. Mereka makhluk yang bernyawa tetapi tidak bergerak, iaitu jamadat. Tetapi mereka juga mempunyai rasa cinta dan juga rindu kepada baginda Nabi SAW. Betul lah kata Rasulullah, hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Bukit ini cinta pada aku dan juga aku cinta pada dia. Dan hadza jabalun min jibal, dan bukit ini daripada bukit-bukit syurga. Jadi itulah kata para ulama, sekali kita datang sini ziarah kepada Bukit Uhud, pandang ke arah Bukit Uhud dengan pandangan kecintaan dan juga pandangan kasih sayang. Moga-moga dengan apa yang kita cinta, moga-moga dengan apa yang kita suka, Allah akan pertemukan sesuatu tersebut yang kita sukakan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, para jemaah, berkaitan dengan peperangan Uhud. Berkaitan dengan peperangan Uhud berlaku pada tahun ketiga Hijrah. Di dalam rentetan selepas habisnya peperangan Badar selama beberapa tahun, dan ini juga dikenali sebagai misi balas dendam daripada kaum ataupun tentera kafir Quraisy Mekah yang diketuai oleh Abu Sufyan. Kerana apa, pada awalnya di dalam medan peperangan Badar, Abu Sufyan dengan bangganya, dengan rasa yakinnya, dengan membawa satu bala tentera yang berjumlah 1000 bala dan 1000 tentera untuk berlawan dengan tentera Nabi Muhammad, iaitu tentera muslimin di Madinah. Jadi dia kata, kita akan mengecapi kemenangan, kita akan menang ke atas tentera Muhammad. Tetapi apa yang terjadi, sebaliknya Allah aturkan sebaik-baiknya di dalam perjalanan hidup seorang Nabi dan juga hidup orang-orang di Madinah ketika tersebut. Walaupun jumlah tentera Abu Sufyan 1000 bala tentera dan orang-orang Madinah ataupun orang Islam hanyalah 313. Kalau nak dinisbahkan, seorang akan berlawan dengan 3 orang. Okey, seorang akan berlawan dengan 3 orang. Tetapi dia tak tahu bahawasanya bersama dengan Nabi Muhammad dan juga bersama tentera-tentera Islam Madinah ketika tersebut adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa yang terjadi di dalam medan peperangan Badar? Abu Sufyan mengalami kekalahan. Kekalahan bukan kekalahan biasa, tetapi kekalahan yang paling teruk. Dan itu jugalah yang membuatkan orang-orang Mekah rasa nak marah, rasa orang kata benci kepada Abu Sufyan, kerana mereka kalah di dalam medan peperangan Badar sedangkan mereka mempunyai tentera yang cukup, kelengkapan yang cukup dan pahlawan-pahlawan yang hebat. Jadi ketika mana Abu Sufyan membawa baki-baki tentera kembali ke kota Mekah, jadi dia kata, wahai anak-anak yang telah menjadi yatim, di mana ayahnya mati ataupun terbunuh di dalam medan ketika mana berperang dengan tentera muslimin Madinah di dalam medan peperangan Badar, ataupun bagi seorang isteri yang telah menjadi janda yang suaminya pun telah mati. Jadi tahan amarah kamu, tahan dendam kamu, pada suatu hari nanti kita kembali dan kita pergi bunuh Muhammad. Itu janji Abu Sufyan. Dan pada tahun ketiga Hijrah, apa yang berlaku? 3000 bala tentera dibawa oleh Abu Sufyan untuk keluar daripada Mekah untuk menuju kota Madinah, untuk berperang dengan baginda Nabi Muhammad SAW, untuk menyerang kota Madinah. Dan daripada itulah, apabila Rasulullah tahu tentang kemarahan tentera-tentera yang Abu Sufyan nak bawa 3000 ni, Rasul terus langsungkan satu mesyuarat bersama dengan para sahabat di kota Madinah. Seperti mana saya bagi tahu dalam bahasa tadi, kota Madinah hanya berkisar di tepi yang Masjid Nabawi yang sekarang ni saja. Okey, Uhud adalah Uhud, Quba adalah Quba. Jadi dia merupakan tempat yang berasingan. Cumanya kalau tempat yang kita lalu tadi, yang tempat kita parking bas, di sini juga dulu dikatakan dia ada satu pintu gerbang untuk memasuki satu jalan dan jalan terus bawa kepada kota Madinah. Ini ada pintu gerbang. Jadi ketika mana Rasulullah langsungkan satu mesyuarat bersama perbincangan dengan para sahabat macam mana nak susun strategi. Pada awalnya, yang paling awal Rasulullah lebih dahulu menyampaikan idea dia. Bagi aku, kita bertahan saja daripada dalam kota Madinah, biarkan mereka masuk. Itu cadangan daripada baginda Nabi SAW. Tetapi ada beberapa pahlawan-pahlawan yang menyertai peperangan Badar dan juga pahlawan-pahlawan muda. Dia kata, ya Rasulullah, kalau bagi kami seeloknya kita keluar dan bertahan daripada luar kota Madinah. Selamat tinggal Bukit Uhud. Kita nak gerak nak balik ke Lepas ni kita nak ke Masjid Nabawi untuk solat zuhur. Punya bukit tempat yang diorang panjat ni ialah Bukit Roman. Iaitu Bukit Memanah masa perang Uhud. Kat sini lah para sahabat memanah, pasukan memanah duduk di atas bukit ni. Macam-macam dengan jual kat bawah ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah, dari ini berakhirnya kita punya ziarah sekitar kota Madinah Al-Munawwarah pada hari ini. Moga-moga langkah-langkah kita, niat kita, ziarah kita hanya ditujukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moga-moga dikira sebagai pahala ibadah. Jadi sebelah kanan kita adalah
Bukit Uhud yang dikatakan oleh baginda Nabi, aku cinta kepada bukit ini meskipun dia cinta kepada aku. Dan para jemaah, ini merupakan juga di antara tempat-tempat yang pernah dipijak oleh baginda Nabi dan juga para sahabat. Bukan sekadar pijak, pernah berperang, di mana bila berperang ni maknanya pernah menitik dan juga menitisnya, mengalirnya darah baginda Nabi SAW di sini. Okay, inilah dia Bukit Uhud. Jadi kita akan bergerak balik menuju ke hotel. Jadi insyaAllah sempat untuk kita laksanakan solat zuhur di Masjid Nabawi. Jadi pada jemaah kejap lagi nak sampai, pada jemaah dah siap-siap dah. Dan sila pastikan tiada barang-barang yang tertinggal. Dan pada jemaah untuk kurma ajwah, yang kurma ajwah Tanah Haram tersebut, okay, Ustaz Asfar dah masukkan list. Jadi mohon pada jemaah yang berminat untuk masukkan nama dan juga bagi tahu berapa kilo dan bagi tahu nombor bilik untuk kami buat persediaan untuk call pada orang ladang tersebut. Okey, orang ladang. Dan